Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pada para pendengar Radio Ria 897 FM, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Dan pastinya rancangan ini hanya sekadar hiburan saja. Saudara, pada tengah malam ini, kisah yang pertama ingin saya mulakan dengan pengalaman daripada Kak Julie. Ya, Kak Julie sebenarnya Kak Julie ini telah pun diajak oleh anak-anaknya untuk menaiki kereta ronda-ronda pada waktu malam. Katanya Kak Julie, Casey, anak kakak pada malam tu telah pun mengajak kakak lah untuk keluar makan malam, iaitu sekitar jam 10 malam. Kakak mereka jemput kakak dari rumah jam 10 malam, dan dalam kereta tu cuma ada kakak dengan 3 orang anak kakak. Kakak mempunyai 3 orang cahaya mata lah. Seorang anak perempuan, 2 lelaki, abang, dan seorang lagi lelaki. Yang anak paling bongsu yang nombor 3 tu adalah anak perempuan. Mereka bertiga ni memang rapat sangat-sangat, kata Kak Juliana. Dan bila mereka ajak kakak keluar makan pada waktu malam, kakak pun ikutlah, sebab ini antara aktiviti yang sering dilakukan oleh kakak dengan anak-anak. Tapi malam tu kakak tak tahu sebenarnya mereka selepas makan nak ronda-ronda, pusing-pusing naik kereta pergi ke tempat-tempat yang dikatakan seram dan angker, katanya Kak Julie. Jadi pada para pendengar Ria 897 FM, kisah yang dikongsi sama ni lah. Selepas duduk ni, dah habis makan semua, tengah duduk chill, tiba-tiba salah seorang dari anak kakak katanya, Mama, nanti lepas ni kita naik kereta pusing-pusing. Kakak pun okey lah. Kakak ingatkan pusing-pusing tu jalan sana sini, mungkin paling-paling pun pergi tepi laut ke. Tapi sebenarnya tidak. Mereka nak bawa kakak dengan adik-beradik yang lain pergi adventure, ke tempat-tempat seram pada waktu malam. Masuk dalam kereta, kakak tinggal di kawasan Jurong. Jadi selepas minum dan makan di salah sebuah kedai kopi di Jurong, kakak masuk dalam kereta dengan anak-anak dan kita mula bergerak daripada kawasan yang mana kita makan malam, kata Kak Juliana. Jadi bayangkan para pendengar Ria 897 FM, dalam perjalanan dalam kereta ni, kakak pun tanyalah, Iwan nak pergi mana? Nantilah mama tunggu. Tanya yang si anak sulung kakak, namanya Iwan nak pergi mana? Nanti mama tunggu. Dan okeylah, kakak pun diamkan, ikutkan lah. Tiba-tiba masuk sana, masuk lorong situ, masuk lorong sini. Tahu-tahu sahaja, katanya Kak Juliana, kakak dengan anak-anak yang berada dalam kereta dah pun sampai dekat kawasan Jalan Bahar. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, dah sampai Jalan Bahar, Kisi. Untuk pengetahuan para pendengar Misteri Jam 12 yang di luar Singapura, Jalan Bahar ni adalah kawasan tapak tanah berkuburan. Dekat situ ditempatkanlah kubur-kubur orang Islam, kubur Cina, kubur India dan sebagainya, macam-macam jenis kubur bangsa yang ditempat dekat kawasan ni lah. Tapi dibagikanlah bagi kawasan lot-lot tertentu. Masuk dekat Jalan Bahar, kakak pun tanya, Wan, nak gimana ni Wan? Mama tunggulah. Dia masuk sampai dekat Simpang 4, dekat traffic light Simpang 4. Kalau jalan terus akan pergi ke kawasan Lim Chu Kang. Belok sebelah kanan akan turun ke bawah ke Chua Chu Kang. Belok sebelah kiri akan masuk dekat kawasan bakar mayat, tempat bakar mayat. Ataupun dekat kawasan tu juga ada satu jalan sampaikan dekat penghujungnya laluan kalau belok kiri, katanya jalan mati
Dan dekat situ ada satu bus stop ataupun perhentian bas. Dekat kawasan tu dipanggil Kampung Beri. Kata Kak Juliana, anak kakak dekat simpang 4, signal kiri, belok kiri. Kakak pun tanya, wah nak pergi mana ni? Alamak, jalan-jalan lah, pusing-pusing. Waktu malam adventure, kata anak. Jadi masuk belok kiri tu kan, masuk melepasi kawasan tanah perkuburan, masuk lagi dalam, lebih dalam, kemudian nampak perhentian bas yang terakhir. Itu adalah last bus stop. Sebelum kawasan belakang tu, kalau tak silap kakak, adalah kawasan Semak Samun dan dikerumuni kawasan itu dengan pokok-pokok dan juga tapak tanah perkuburan. Casey, bila sampai dah dalam, hampir-hampir daripada jarak tertentu ni, boleh nampak Casey perhentian bas ataupun bus stop dekat dalam. Dari jauh kakak ternampak dekat bus stop Casey, ada orang tengah duduk tunggu bas. Waktu tu dekat jam tangan ni dah 11 lebih malam Casey. 11 lebih malam, orang tunggu dekat bus stop. Dia tunggu bas di bus stop, yang mana tak tahu sama ada itu adalah orang yang betul-betul ataupun sebaliknya. Tengah pasbai ni, tiba-tiba anak kakak yang perempuan lah, anak bongsu, katanya, Mama, berani betul perempuan ni tunggu kat bus stop sini. Ada bas ke Mama macam ni? Dan apa yang berlaku, para pendengar Ria 897 FM? Niat di hati kakak nak cakap dengan anak, oh tak tahu pula ada bas ni. Mungkin ada lah, bas tu akan sampai sekejap lagi agaknya. Sebabnya kakak nak cuba, tak nak buat keadaan ni takut. Sebab anak dah menegur, tiba-tiba wanita tu dapat lihat bila anak menegur sedang bercakap dengan kakak. Pada mulanya dia tunduk. Anak cakap pasal dia terus mendongak dan tengok ke arah kenderaan kami. Masuk dalam, kemudian anak lelaki kakak kata, Mama ni dah dead tau. Kakak pun cakap, kakak tahu, Mama tahu, ini kan kawasan, katanya ini kan kawasan Kampung Beri. Dulu arwah atuk engkau dari sinilah. Ya ke Ma? Jadi pendengar misteri jam 12, Kak Juliana ataupun Kak Julie, nama samaran ataupun nama ringkas yang digunakan, Kak Julie telah menyuruh anaknya untuk keluar, supaya keluar secepat mungkin daripada kawasan dalaman di Jalan Bahar. Anak kata tak ada apa-apa Ma, tak ada apa-apa Ma, tak ada apa-apa Ma. Sampaikan dia sendiri terkena gangguan, barulah dia kelam kabut Casey. Anak kakak yang tengah memandu, anak sulung kakak ni sedang isap rokok. Sambil dia memandu perlahan-lahan, dia pandu. Jadi bila dia hembuskan asapnya, isap rokok dia, selalunya asap tu akan keluar begitu banyak dan tidak ada direction lah. Dia tak ada kiri ke, nak naik atas, turun bawah, kanan, tidak. Tapi pada waktu itu, bayangkan pada waktu itu, bila anak kakak isap rokok, bila dia hembus, asap tu tiba-tiba berpintal, berpintal, keluar dari tingkap macam satu garisan yang panjang, kemudian naik ke atas. Bayangkan. Itulah kisah yang dikirimkan oleh Kak Juliana ataupun Kak Julie, ya, dikenali sebagai Kak Julie, berkongsi pengalaman bersama dengan saya Casey dalam rancangan Nombor 1 Radio Misteri Jam 12. Seterusnya ingin saya kongsi sama dengan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Katanya berhati-hati, ini kiriman daripada Mira. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pernah menjadi mangsa sihir Casey. Ini sihir yang digunakan sejenis minyak yang telah pun dituangkan ke dalam minuman saya.
Dan ini berlaku kerana seorang lelaki ini suka dengan saya, tetapi saya langsung tidak minat dan suka pada punya diri. Saya ni suka minum air putih ataupun air mineral water. Saya akan bawa botol mineral saya ke mana saya pergi. Kalau dah habis, saya akan tuang dengan air putih lagi. Dan anda kalanya botol mineral saya ni saya akan letakkan dekat atas meja saya. Kalau saya pergi toilet ke, pergi ke office ataupun pejabat bos untuk jumpa dengan bos, ataupun saya pergi dekat fotokopi area di mana tempat tu untuk saya cetaklah dokumen-dokumen. Jadi ada seorang lelaki ni dalam departmen saya, dia suka dengan saya tapi saya tak suka dengan dia. Ya, saya anggap dia hanya sebagai kawan kerja saja, tapi dia inginkan lebih dari itu. Makanya saya terus tak nak layan dia dan nak hindari daripada sebarang rasa simpati terhadap lelaki ini. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya yang tak suka dengan lelaki ini, mak saya pun tahu, bapa saya pun tahu, ya, saya punya cousin ataupun sepupu pun tahu, saya memang tak suka dengan dia. Dipendekkan cerita, tiba-tiba saya boleh suka dengan dia. Tiba-tiba saya boleh ambil wifi ke selfie dengan dia dan post di Instagram dan Facebook. Sampaikan cousin, sepupu saya, sampaikan kawan-kawan saya. Ada yang bertanya, katanya, Mira, dulu kau betul-betul tak sebulu dengan dia, betul-betul tak suka. Sekarang, selfie bagai, share pula tu. Biarlah. Biar. Kau susah hati asal. Saya tiba-tiba menjadi begitu defensif terhadap lelaki yang suka dengan saya, yang dulu saya tak suka dia, tapi secara tiba-tiba saya boleh suka dengan dia. Sebabkan ini menimbulkan kekhawatiran sebenarnya. Menimbulkan kekhawatiran. Jadi pada pendengar Ria 897 FM, akhirnya salah seorang daripada sepupu saya tahu akan prinsip dan perangai saya. Tapi katanya, saya ni bukan macam diri saya yang sebenar. Beliau telah pun mendapatkan khidmat seorang medium ataupun seorang tukang ubat untuk melihat keadaan, untuk menengokkan keadaan saya. Saya ni bila dapat tahu nak jumpa dengan seorang tukang ubat, mati-mati saya tak nak pergi, mati-mati saya tak nak jumpa dengan tukang ubat yang dimaksudkan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Akhirnya saya pergi setelah ditipu. Pergi, tukang ubat cuba tengok, baca, dia tengok. Jadi, apa yang berlaku? Mira ni dah semakin hari semakin sayang, semakin suka. Ibunya akhirnya dapatkan pakar ni jumpa. Pakar ni cuba bertutur dengan saya pada waktu itu. Kata ibu saya enggan. Dan bila pakar ni baca satu surah, saya tengah jalan tak nak bercakap dengan pakar ni. Tengah jalan nak masuk dalam bilik tengah jalan membelakangi pakar. Malas aku nak layan orang ni. Saya jalan. Pakar ni mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Kemudian dia masuk surah ayat yang pertama. Saya terus terhenti seketika pada kata ibu saya pada waktu itu. Toleh ke belakang. Yang pusing adalah leher saya, bukan bahu, bukan tubuh saya. Pusing ke belakang. Apa kau nak? Kata ibu saya kepada saya. Waktu tu saya dah tak perasan lagi. Ibu saya kata dia terdengar, apa kau nak? Bayangkan. Jadi pakar tu cuba bercakap. Akhirnya ditemui juga. Dan ini dan kata Mira, setelah jumpa dengan pakar, mereka pun dah buat janji sebenarnya. Dan mereka rasa
Dan selepas sesi rawatan yang saya tak boleh sebutkan kerana panjang, sesi rawatannya, ada baca surah ni surah tu, kemudian ada minta tu minta ni dan sebagainya. Akhirnya kata Mira, saya dah pulih. Antara perkara yang berlaku bila pakar tu merawat saya, dia membaca surah-surah tertentu, saya muntah banyak kali. Termuntah. Dan kata mak saya, bila pakar tu merawat dalam tubuh saya pada waktu itu, agak rasa gelisah tau sebelum terkena minuman. Bila ditanya soal siasat, rupa-rupanya makhluk yang merasuk badan saya ni mengatakan dia memasuki tubuh saya melalui air. Air itu yang disimpan dalam botol. Botol tu yang ada di tempat kerja. Itulah kisah supaya dapat ambil iktibar daripada pendengar kita. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. 911897 untuk berkongsi kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. 66911897. Sebentar nanti akan saya kongsi kisah yang berlaku di salah sebuah butik. Semua ini akan saya ketengahkan sekejap lagi, tapi sekarang 66911897. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Jemri. Dan panggilan dari mana ni? Dari Ulen lah, PG. Pengalaman tentang apa? Silakan. Saya ada cerita. Dulu saya pemandu teksi, KG. Selama berapa tahun tu? 5 tahun aja. Jadi pada satu malam tu, saya pergi Good Hotel ambil orang KG. Jadi orang yang masuk teksi saya ni bukan orang lokal lah. Dia macam kacaukan Mak Saleh Latino gitu lah. Jadi saya tanya dia nak pergi mana. Dia cakap can you send me to Gymkhana Avenue. Saya pun cakap, oh I know the place sir, I know the place. Saya cakap gitulah. Mount Pleasant lah kat situ lah ke sini. Jadi saya pun drive dia kat sana. Jalan perjalanan saya tanya dia lah, sir, that one is your house is it? No, I working at Spanish Embassy. That one is is it for the Spanish Embassy people? Yes sir, yes. Oh, ni kira rumah tu untuk orang embassy je lah kisi. Jadi dah sampai sana kan, saya tak tahu tempat rumah dia. Gelap kisi, rumah dia gelap kisi. Tak nampak, tapak tangan pun tak nampak kisi. Jadi saya tanya dia, sir, where's your house? Pasal unit pun tak nampak ni. Jadi dia cakap, okay, you go straight. Lepas tu dia cakap, okay, you can stop here. Saya pun masuk rumah dia. Saya tengok rumah dia gelap gelita lah. Satu hal, benda pun tak nampak. Jadi terus, dia punya rumah banglo ke sini. Banglo lama-lama, macam 60-an, 70-an lah rumah dia. Oh, rumah hitam putih tu lah? Macam rumah lama lah ke sini. Jadi dia punya tingkap macam memanjang ke bawah, tingkat kaca tau. Ada 5-6 tingkat kaca. Jadi saya nampak macam ada orang jenguk lah. Saya cakap dengan dia, sir, your wife really waiting for you lah, sir. Kali dia cakap, my wife is not in Singapore, my wife is in Spain. Saya cakap, are you sure? No, I saw somebody. Saya benda tu dah tak ada ke sih? Saya cakap dengan dia, habis dia cakap, are you making joke? No, not making joke, there's someone there inside. Habis dia cakap, you know, don't make a fool of me. Dia, no, I don't bluff you. Jadi, dia turun, saya dah bayar dia. Dia tak nak ada komplain kan. Jadi, dia turun, saya tengok gostan. Saya tengok depan lagi, itu kepala tengok lagi ke sini. Dekat tu tingkat kaca tu, saya pun, ni betul ke bini? Tak tahu katanya bini dia ke apa, saya tak tahu lah kan. Saya pun ghostan, bikin 3 pointer kat luar. Daripada suit lah, kat tu sampai Thompson punya PA tu dah
nampak lampu baru lega sikit lah KC. Itu cerita saya KC. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, ada bayangkan kata penumpang tu isterinya tidak ada di Singapura. Jadi yang di depan rumah tu siapa? Pilihan 11897 dipersilakan pemanggil kita selanjutnya 66911 897. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Saya Khalid. Khalid, panggilan dari mana Khalid? Saya dalam perjalanan pulang KC. Dan pengalaman anda Khalid tentang apa? Silakan. Okey, tadi saya ada terdengar cerita pasal makcik yang KC sampaikan tu. Kisah Kampung Beri Kampung Beri, dia kata dia masuk dalam dekat bus stop tu, dia ternampak ada orang tengah duduk, anak yang menegur. Anak kata, mana dekat bus stop orang malam-malam macam ni tunggu bas mah Betul. Itu memang tempat gempak KC. Jadi ini saya nak bercerita tentang bas juga yang lalu di kawasan Kampung Beri. Anda penumpang kah, anda pemandu bas tu? Saya dulu penumpang. Saya sering pergi ke Batu 20. KC tahu Batu 20? Batu 20 dekat mana tu? Dia ini bas ni akan sampai ke penghujung. Lim Chu Kang menghadap Johor. Saya pernah pergi ke sana. Dekat ada Merian Turis sana semua kan. Saya suka memancing kat sana KC. Okey, sejarah pula cerita ni. Okey, apa yang disampaikan oleh yang cerita tadi tu, ada kesinambungannya di antara bas-bas ini. Okey, bas ini akan melewati jalan itu pada waktu malam KC. Tiap-tiap malam dia sebelum last bas dia akan jalan sana kan. Jadi kalau KC satu hari KC ada free, KC cubalah pergi ke kawasan situ dan lihat bas ni pasti akan berhenti ke satu bus stop walaupun tak ada penumpang. Ini memang terjadi. Jadi dia akan berhentilah, dia tak kisah. Dia akan berhenti. Tak ada orang tekan pun dia berhenti Bukan tak ada, dia bukan orang tekan. Dia tak akan buka pintu belakang. Saya pernah terjadi pada saya. Waktu tu saya kat dalam bas KC on the way nak pergi ni lah, pergi ke Kelong kan. Jadi saya tengok bas ni tak ada orang, dia berhenti, dia buka pintu depan. Sampai tak salah saya daripada Jalan Bahar tu nak sampai ke Lim Chu Kang tu ada 2 stesen dia buka pintu. 2 bus stop. Satu yang di Kampung Beri, yang tempat yang bus stop tu kan. Nanti kat situ bus stop kan U-turn kiri. Jadi lagi satu dia akan berhenti selepas Murai, selepas Jalan Murai, sebelum menghala ke two-way traffic. Nanti akan jadi jalan kecil situ, two-way traffic. Dekat hutan situ dia akan berhenti sekali. Itu 2 tempat ni yang selalu dia berhenti KC. Jadi waktu saya naik bas tu sampai ke destinasi di Lim Chu Kang tu, saya bertanya pada bas driver ni, "Brother, tu tadi kau tengok you berhenti dekat tempat buka pintu depan tapi tak ada orang. Tu lagi satu tempat berhenti juga tak ada orang. Apa lu bikin?" Tu abang jangan cakap. Jangan tanya, itu memang kita punya prosedur di sini. Kalau kita tak berhenti, kita susah bang, dia kata. Ini bus driver bilang saya. Tu macam memang abang tak boleh nampak. Saya ni dia bukan orang Islam. Saya ni orang India bang, saya tahu. Kalau saya cerita, abang pun tak boleh nampak. Pasal kita bus driver, hari-hari kita jalan sini malam. Jadi diorang ni dah macam rutin tau KC, macam rutin. Bus stop yang dekat ujung tu dengan dekat lagi satu tu dia akan berhenti. Ni konon-konon nak buka pintu kasih turun naik gitulah. Kata dia ada yang benda naik. Cuma satu waktu saya kat dalam tu tak ada satu orang pun yang naik. Jadi dia punya macam mana ada orang ke tak ada orang ke kat tu bus stop, dia kena berhenti, dia buka pintu.
After that dia jalan macam biasa lah. Macam mana yang kita naik bas kan, dia berhenti buka pintu. Jadi saya tengok dia 2 kali macam gitu. Saya campur ni bin ajaib. Dia cakap ni kena pula ni, dia berhenti buka pintu. Lepas tu dia tutup pintu, dia jalan. Dia cakap tu saya kena 2 kali saya kena macam gitu. Lain-lain driver sesi. Lain-lain driver pun orang buat sama juga macam gitu. Jadi setelah kejadian tu, saya tanya dia kenapa macam gini. Memang sini ada alam panas. Kita selalu ada orang mau naik bang. Tapi abang tak boleh nampak, dia cakap. Kita hari-hari bawa kita tahu ni orang. Ini sudah kasih tahu sebelum kita dapat itu route. Kan orang lama-lama dulu kan ada dari diorang pasing-pasing ini message sendiri sampai sekarang. Tapi sekarang Allah alam lah, masih ada lagi tak rutin dia macam gitu. Dulu every 2 bus, ada 2 bus stop pasti akan berhenti. Dia akan buka pintu, dia akan sampai satu hari tu Casey, saya pernah bawa adik saya jalan tau. Saya cuba nak try ikut ajak adik saya bawa kereta, dia bawa kereta. Jadi dia ada orang rumah dia Casey. So waktu saya dekat Batu 20 tu, saya lepas mancing kan, tu saya teringat pasal bas ni lah. Jadi malam tu saya nak balik. Saya cakap dengan pasal adik Ripaya pun dia suka adventure sini. Jadi saya cakap ni kalau ni nak balik, kita try tengok. Pasal aku dah 2 kali kena bas ni, dia akan berhenti ni, bus stop ni. Jadi dia ikut Jesse. Jadi adik saya ni dia ada keistimewaan tau. Dia ada keistimewaan boleh melihat yang perempuan ni lah. Jadi bila kata dekat bus stop lepas Murai, 2 jalan 2 hala tu dia berhenti situ. Terus adik Pai bawa slow. Adik Pai tak berhenti, slow. Jadi kita nampak dalam bas tu ada satu lembaga. Dalam bas yang dia berhenti tu ada satu lembaga. Cuma saya tak nampak, saya cakap. Kita jalan pelan tapi kita tak nampak. Waktu kita jalan pelan tu dia tepuk suami dia suruh jalan cepat-cepat jalan. Dia cakap kenapa? Dia cakap lelaki dia cakap lah kenapa dia suruh cepat jalan. Jalan yang cepat, nanti saya cerita dengan you. Jadi rupanya dah waktu bas tu berhenti, buka pintu dah nak bergerak, dia ternampak satu lembaga kat dalam. Itulah cerita. Jadi betul juga saya cakap kan. Tapi Allah alam lah, saya tak nampak lah. Cuma yang saya heran muskil ni 2 bus stop tu dia pasti berhenti. Kalau ada para pendengar yang nak try, boleh lah malam-malam. Tapi selalu kalau malam memang tak ada orang tu bas. Oh, seram juga ni. Malam tak ada, cuma driver seorang tu pasal dia orang buat rutin gini je sih. Oh. Tiap malam kalau lepas pukul 9 lebih dah tak ada orang. Kalau yang baru-baru lepas dulu tu adalah waktu ada apa tu Bangla punya apa tu. Diorang itu kan ada kat Murai. Sekarang kan diorang dah pindah juga dekat Kit Hong kan. Jadi jalan tu dah kosong. Dah tak ada workers naik. Sebelum workers lah habis kat situ, benda tu memang diorang memang buat rutin gitu. Jadi kalau malam siapa yang berani nak naik, boleh nanti dia akan jalan tempat bus stop yang tadi Casey ceritakan tu. Dia akan jalan situ. Malam pun dia akan jalan situ, dia akan pusing kat situ dia. Malam pun dia akan pusing. Itu memang dari dulu. Waktu kampung kita kat sana dulu kan. Kat sana memang bas tu dari dulu. Memang pusing situ. Pusing dia keluar balik. Jadi apa ni persoalan ni, macam mana pemandu bas memandu bas mereka tanpa rasa segan, takut dan sebagainya. Oh, diorang dah season pasal dah ada ni. Diorang dah ada kemasukan daripada diorang punya apa? Diorang dah faham. Tapi jangan diorang tak berhenti. Kalau dia tak berhenti, nanti ada yang kena ganggu nanti. Itu dia punya syarat lah. Allah alam tapi apa yang saya dah nampak 2 kali dia berhenti. 2 bus stop dia akan berhenti. Bus stop yang sebelah dalam tu, yang tempat yang Casey cerita tadi, makcik tu nampak ada perempuan duduk. Itu satu lepas Murai Farmway. Lepas Murai Farmway, jalan dari jalan besar ke tadi, two-way traffic tempat. Amaking lah dekat Amaking. Amaking, okey. Betul dekat Amaking. Jadi terima kasih. Terima kasih ya. Nak try boleh try lah. Boleh jangan malu lah. Jangan malu. Terima kasih. Selamat pagi pada anda.
Okey, selamat. Baik, itu dia. Untuk kejap lagi kita akan kembali dengan kisah berikut ini, saudara. Kisah sebuah butik pakaian, bukan di Singapura, di Shah Alam, Malaysia. Seorang pendengar berkongsi, beliau ni meniaga kecil-kecilan dan ada satu butik lah. Mula-mula bermula di online. Berniaga online, alhamdulillah, kata beliau, mendapat sambutan yang baik. Rezeki dah bertambah, dia mula meniaga, ada physical store, menjual pakaian dan sebagainya. Jadi kita akan sentuh hal ini sebentar nanti bersama dengan saya Casey. Kita akan berehat dahulu. Kita akan teruskan dengan beberapa buah lagu di Ria 897 FM dalam Jom MJ12. Ria 897 FM, Misteri Jam 12. Tadi beberapa lagu telah pun anda nikmati dan pastinya MJ12 akan diteruskan sehingga jam 2 pagi ini nanti. Terima kasih pada anda yang ada di Facebook, Facebook Ria, dan juga yang ada di Instagram. Terima kasih. Pada yang ingin berkongsi pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669-11897, dan juga ada yang telah pun berkongsi pelbagai kisah pada malam ini, yang dikirimkan email ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Baik, kalau sudah bersedia, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini, dan pastinya setiap kisah yang dikongsi sama, jangan mudah percaya, kita anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Dan juga kalau ingin hubungi saya untuk bercerita, kalau boleh ringkaskan pengalaman anda supaya yang lain juga dapat berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa bercakap ni? Mon cakap, Mon. Dan pengalaman tentang apa yang nak dikongsi sama? Pengalaman bila saya buat teksi di menuju ke Sungai Gedong Sungai Gedong, tiba pintu belakang saya terbuka Dari situ saya pun bergerak Pengalaman nak kongsi tak tahu ni, kalau dia apa yang pengalaman sama dengan saya kan. Saya ingatkan ada passenger apa kan. Sekali tiba-tiba pintu terbuka sendiri lah Casey. Ni selalu dah biasa perkara ni berlaku. Saya tak tahu lah. Ni yang banyak kali juga pergi ke sana. Lalu Sungai Gedong kalau hari biasa manalah ada NS personal ke apa nak di sana kan. Tapi ni saya rasa maybe dia datang siang ke mana kan. Pergi sana lah. Saya satu hari tu lah saya rasa lain lah. Bila nak keluar balik tu tiba-tiba terbuka. Saya anggap saja saya tulis yes, good morning sir. Tak buka ni. Hari je. Saya pun dah saya tak buat apa. Kata orang tu tak boleh dengar lagi, saya tu jalan lah. Saya rem kan, tutup sendiri. Sampai tak lepas sikit yang bangsa headlight dia terang kan. Kalau lampu apa, kata orang tu lampu jalan raya tu terang sikit, saya stop lah. Saya stop, saya turun. Saya selawat sikit apa, dengar sikit, saya tutup pintu balik lah. Tutup rapat kan. Jadi saya pun heran lah. Siapa yang buka pada macam 3 pagi tu Itulah pengalaman yang saya inilah. Lepas tu seram lah tu. Terima kasih ya.
Baik, saudara boleh hubungi saya di 66911897. Ini datang daripada Mak No, katanya Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mak No nak berkongsi pengalaman. Kisah ini berlaku ketika saya ni ketika saya ni sedang menunggang motosikal, daripada kerja nak balik ke rumah lah, menunggang motosikal. Dan Mak No menceritakan satu kejadian ni, saya berada dekat lampu ataupun dekat simpang 4, dekat lampu trafik, kawasan lampu trafik warna merah. Saya berhenti dan saya terperasan dekat sebelah saya ni ada teksi lah. Dan apa yang berlaku, saya ternampak pemandu teksi ni ada penumpang yang duduk di belakang belakang teksi, dan penumpang ni agak semacam agak menyeramkan lah. Dan pemandu teksi ni pula asyik tengok saya, tengok belakang, tengok saya, tengok belakang. Jadi saya pun rasa macam dia ni penumpang kau dah menakutkan, kau nak kipul kat orang pula, kata saya dalam hatilah terhadap pemandu teksi berkenaan. Dipendekkan cerita, saya pun macam tunjuk isyarat tau dekat lelaki yang memandu teksi ni, seorang apik lah. Jadi saya tunjuk isyarat macam turunkan tingkap. Dia pun turunkan tingkap. Kemudian saya kedepankan sedikit motosikal. Bila tengok bahagian atas tu, atas teksi tu warnanya hijau, bukan merah. Tapi belakang ada penumpang ni. Belakang penumpang patutnya atasnya warna merah. Teksi tu kira Hyatt lah. Jadi apik itu dia dah turunkan tingkapnya. Saya pun cakap lah, tanya dengan Uncle, this one still green color no? You got passenger right? On lah, red. Kemudian Uncle kata, passenger? No lah, no passenger lah. Dan saya pun kata pada Uncle tu, dekat belakang kau ada penumpang apa? Dalam hanya beberapa saat setelah suruh Uncle tu buka tingkap, cakap dekat belakang ada perempuan, masih ada lagi. Bila Uncle tu toleh ke belakang, saya masih menemani Uncle ni. Terperanjat dekat tingkap belakang, Uncle turunkan, tidak ada orang. Tak apa. Kemudian saya pun nak berlalu pergi. Tiba-tiba bulu rumah beremang, Uncle ni pun berdesut tinggalkan saya yang sedang menunggang motosikal. Entah macam mana dekat depan, tiba-tiba motosikal saya dengan teksi Uncle ni berada sebelah menyebelah di satu sudut dekat kawasan yang dia sedang gunakan laluannya. Jadi Uncle tu pula turunkan tingkap, dan dia pun katakan dekat saya yang sedang menunggang motosikal ni, saya dengar tak begitu jelas sebab sedang menunggang dan telinga saya tertutup dengan helmet. Lalu Uncle ni cakap, boy, behind you got people no? Sememangnya saya tahu tak ada orang KC, tapi Uncle tu macam nak menakutkan saya kononnya, sebab tadi saya kenakan dia, dan mungkin dia tak puas, dia nak kenakan saya. Sememangnya benar. Apa yang terjadi pada saya dekat belakang, memang ada orang sedang tumpang. Bagaimana saya tahu? Sebab tiba-tiba saja saya boleh bau harum wangi. Sebenarnya saya ini bukan jenis yang pakai minyak wangi, tapi pada malam tu boleh bau dengan jelas. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, saudara, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Siapa tu bercakap? Saya Adi. Silakan, ada pengalaman tentang apa ni? Pengalaman saya baru-baru ni lah, dalam bulan 8. Dalam waktu ni saya memang bikin memandu Grab lah. Kan, sebagai part-time Grab. Tapi bila waktu dalam perjalanan saya ke IMTU, so waktu tu jam 10.30 malam. So mengambil satu penumpang lah. Jadi dalam waktu saya lihat saya tu mengatakan ada satu job serta kat situ. Jadi saya pusing-pusing mencari jalan di NTU Nanyang Crescent tu. Saya tak jumpa tempat tu. Saya pusing dalam masa 10 minit. Situ saya ternampak satu kawasan tu berdekatan dengan Siraposi area lah. Jadi bila saya menuju ke situ, terus saya masuk ke kawasan yang sepatut saya ambil penumpang tu, tiba-tiba depan saya ada seorang wanita yang berpakaian baju hitam, dress hitam. Jadi dia melambai-lambai, suruh saya berhenti. Jadi waktu tu saya tak rasa apa-apa lah. Saya fikirkan dia yang menggunakan saya khidmat Grab ni. Jadi bila saya rasakan harus saya berhentilah. Tapi bila saya berhenti, terus dia berjalan ke arah belakang pintu belakang saya. Dia buka pintu tu langsung dia masuk. Jadi bila dia masuk duduk di belakang tutor di belakang saya. Saya tak rasa apa-apa, cuma saya rasa kenapa rambutnya kusuk masai dalam agak-agak panjang bahu itulah. Jadi yang peliknya bila saya dah mula bergerak dari kawasan situ, kawasan itu terlalu ibaratkan very dim light lah, macam sama-sama ada lampunya. Tapi bila saya bertanya dengan dia, saya kata nak pergi mana, where you going ni? Jadi dia sejam seketika. Jadi bila saya tanya, Miss, where are you going? Mana kau nak pergi? Tiba-tiba dia jawab, senang aja dia, Lim Chukang. Bila dia kata Lim Chukang, saya tak rasa apa-apa. Rasa waktu Lim Chukang tu, saya tak rasa ingat apa-apa. Jadi saya bertanya kembali pada dia, tanya, Miss, Lim Chukang is a very big area. Tempatnya besar. Di mana area yang kamu nak pergi? Alamatnya beri datuk saya. Jadi saya pun tak fikir panjang. Saya bilang, kalau awak beritahu saya boleh menuju ke tempat tu. Jadi saya tunggu jawapan daripada dia. Jadi bila dia menjawab satu perkataan aja, dia kata don't know. Maksudnya dia tak tahu. Jadi bila maksud dia tak tahu tu, saya pun pelik lah. Saya tanya, Miss, kalau kau tak tahu, saya tak boleh pergi sana, kawasan mana yang awak nak pergi ni. Dia jawab lagi, don't know. Cuma dia jawab Lim Chukang. Saya bilang kalau Lim Chukang, saya rasa salah lah. Jadi saya cek saya app tu di handphone bini saya lihat, ini bukan menuju ke Lim Chukang, tapi menuju ke Bugis Junction Intercontinental Hotel. Jadi bila saya tahu yang saya rasa saya buat salah penumpang, saya bilang dia lah, Miss, saya rasa dalam bahasa Melayu saya kata Inggeris, saya rasa awak salah kereta tak? Atau Miss, I think you got the wrong car, or maybe I pick up a wrong passenger. Dia tak jawab apa-apa, dia diam. Dia diam saja. Bila saya lihat keadaan di belakang saya tu macam dia tunduk ke bawah tu sikit. Dia menunduk ke bawah, tak mau menunjukkan muka dia. Bila saya pandang ke belakang, saya lihat kenapa dia tunduk bawah. Tak kisahlah, mungkin dia baru saja mungkin lepas bertengkar dengan boyfriend ke, saya tak tahulah. Tapi bila saya tanya dia tak tahu tu, saya cakap, Miss, saya rasa saya akan hantar awak balik ke tempat yang saya jemput awak tadi, dan tunggulah kereta yang mana awak nak ambil kereta yang sebenarnya. Jadi saya pusing balik ke NTU Crescent tu, Nanyang Crescent tu, saya tak jumpa tempat tu lagi dia. Saya pusing. Saya tanya dia, Miss, awak tahu tak di mana tempat yang awak datang tadi? Dia cuma jawab, I don't know. Itu je. Jadi saya fikir ini satu pelik lah. Saya tak apalah, saya diamkan, saya jalan. Tiba-tiba saya ternampak satu kawasan yang mana saya jemput dia tadi. Yang saya berhenti betul di kawasan pokok besar tu. Saya cakap dia, Miss, saya ambil awak, saya dekat sini, dan saya rasa saya perlu tolongkan awak, dan awak perlu tunggulah kereta yang sebenarnya awak patut naik. Jadi bila saya berhenti di situ, di bawah pokok besar yang suruh saya naik ke atas tempat yang Nanyang Crescent tu, dia buka pintu ni. Bila dia buka pintu, dia tak mengatakan I'm so sorry ataupun maaf ataupun dia kata saya tersalah kereta. Tidak. Dia buka pintu kereta, dia terus jalan dari ke arah belakang kereta saya. Jadi bila saya lihat, tak apalah, tak ada masalah lah kalau jalan di belakang saya. Jadi saya melihat dia menuju ke tepi jalan tu, dia
pandang muka dia ke arah satu forested area tu, saya tak kira itu kawasan mana lah. Dia berdiri di situ. Saya lihat, tak apalah, saya terus menunjukkan perjalanan saya untuk mencari yang panggilan yang sebenarnya patut saya jemput. Jadi saya menuju ke atas. Selok tu saya lihat kawasan ini mungkin yang tempat yang saya sepatutnya ambil penumpang sebenarnya. Bila saya sampai di kawasan itu, saya lihat ada satu orang lelaki berkejar ke arah kereta saya dan saya berhenti. Rupanya ada satu lelaki yang orang Eropah. Dia berhenti dan bertanya pada saya, kenapa kau tinggalkan aku sedangkan kau sudah cakap kau dah ambil aku? Jadi saya bilang, yelah saya memang dah ambil, tapi saya tak tahu yang awak ni, I don't know you are the right person. Kerana saya tahu yang dia melambai di depan kereta saya. Saya tak check. Saya bilang, I'm so sorry that I couldn't check. Saya tak perasan yang awak ni adalah sebenarnya penumpang yang sebenar yang patut saya ambil. Lalu dia duduk sebelah saya. Jadi waktu duduk sebelah saya tu, saya nak keluar beredar dari tempat tu, saya terjalan tempat yang saya turunkan pemandu tadi. Jadi saya beritahu itu Mak Saleh itulah. Dia kata, there's the girl in the black dress with the messy hair, she's standing under the tree. Dia perempuan tu masih berada di bawah pohon yang besar tu, tapi dia tak nak lihat ke arah saya. Dia melihat ke arah forest area, tempat yang kawasan sunyi dengan pokok-pokok besar. Tapi bila Mak Saleh tu cuba lihat sebelah kirinya kan, saya pun ada pandang ke arah saya, macam dia rasa betul ke apa yang saya cakap tu, ataupun dia tak nampak apa-apa. Jadi dia toleh lagi ke tempat tu, dan dia toleh ke muka saya, dan dia mengangguk-anggukkan kepala, macam rasa-rasa dia tak lihat apa-apa lah. Jadi saya pun tak ingat panjang, saya langsung tinggalkan kawasan tu menuju ke Bugis Junction. Dan saya turunkan penumpang saya di Bugis Junction Intercontinental Hotel. Jadi bila saya dah turunkan dia, waktu sampai dah jam 11 malam. Jadi saya cakap lagi, saya pulang lah. Jadi saya pulang ke rumah saya. Kebetulan isteri dan anak saya belum tidur sampai jam 12 malam. Jadi bila saya masuk dalam ke rumah, dan rumah tu saya beritahulah cerita pada isteri dan anak saya. Anak saya terus menjawab, Papa tahu tak, bulan Ogos ni adalah bulan hantu Cina atau apa? Main Cina, jadi jangan-jangan Papa yang ambil tu adalah penumpang hantu Cina tak? Saya bilang, mana pula? Tapi Papa fikir, kalau Lim Chu Kang tu adalah kawasan kubur Cina ataupun kubur Melayu. Saya bilang, ya tak, ya juga. Mungkin Lim Chu Kang tu memang kawasan kubur Cina ataupun kubur Melayu atau kubur Kristian. Saya bilang, mungkin dia nak bergurau dengan saya lah. Tapi saya tak perasan apa-apa dan tak rasa dalam rasa seram gitu. Saya bilang, mungkin lah dia nak naik free ataupun nak balikkan Lim Chu Kang, tak ada kehabisan transport, saya bilang. Jadi saya terfikir, tak apalah, saya cuba sampai sekarang hari ini pun, saya cuba terbayangkan muka wajah dia, tapi saya tak dapat bayangkan wajah dia, sama ada dia berbangsa Cina ataupun bangsa lain. Saya tak dapat bayangkan muka, kerana rambutnya masih tusuk masai menutupi muka dia. Jadi saya fikir, saya rasa inilah percubaan saya pertama untuk mengambil penumpang, dan jadi satu pengajaran bagi saya. Setiap kali penumpang masuk dalam kereta saya harus bertanya ke mana ataupun siapa namanya. Itulah pengalaman saya tak payah lupakan, Casey. Wow, kisah yang cukup terperinci ya. Terima kasih kepada anda. Dan sekarang ni masih lagi memandu ke macam mana? Taklah, saya mungkin menuju pulang ke Johor Bahru lah. Dan anak saya memandu sekarang ni, kerana saya fikir saya buat sebagai satu sambilan ni. Dan saya rasa pengajaran untuk saya dan siapa lah yang mendengar ni. Siapa rasa yang naik teksi tu ataupun bila waktu malam, jangan terus ambil terus jalan. Saya rasa harus bertanya nak arah ke mana, dan siapa nama, pastikan nama penumpang tu adalah nama yang sepatutnya kita jemput untuk naiki kereta kita lah. Jadi sampai sekarang lah saya terasa seperti betul ke tak betul ke, orang ke bukan orang. Jadi saya rasa pakaian yang dipakai gunakan tentu memang totally black, totally dress hitam yang tak ada satu pun warna lain, yang dia tidak membawa beg tangan ataupun membawa handphone di tangan dia. Itu jadi kemusykilan bagi saya lah. Jadi perkara yang ini saya tak dapat lupakan lah hingga hari ini, Casey. Baru saja berlaku bulan Ogos. 8 tahun ini. Ogos tahun ini. Terima kasih pada anda. Selamat pagi pada anda. Baik. Kita bersama, Casey. Kembali. Bye-bye. Baik. Kisah yang cukup menarik daripada pendengar kita malam ni, banyak tentang kisah memandu. Ini ada satu kisah ni daripada Sulaiman. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Sulaiman. Kisah saya ni berlaku dekat rumah saya. Saya ni seorang pemandu Grab.
Ya, kisah berlaku di kawasan rumah saya di Shah Alam, Malaysia. Saya ni pendengar MJ12 dari Malaysia dan pengalaman sebagai pemandu Grab. Peristiwa yang tak dapat dilupakan. Ini berlaku pada waktu 11 malam apabila saya mendapat tempahan. Saya dengan segera merebut tempahan berkenaan. Sebabnya hari hujan KC pada malam yang dimaksudkan. Ya, hari hujan lebat. Lazimnya Grab ni kalau waktu-waktu macam hujan, dia high demand tu. Bila benda-benda high demand ni, dia akan naik harga. Jadi bila tengok, nampak aja dia keluar notification, saya terus Grab pelanggan tu. Dan Alhamdulillah saya mendapatnya. Dan saya pun diarahkan untuk pergi menjemput penumpang ni. Dan katanya di sini penumpang ini dekat kawasan Shah Alam Section 7. Setibanya di sana, saya berada dekat depan rumah. Depan rumah, katanya dalam message Grab tu, wait in front of my house. Tunggu depan pintu rumah. Ya, jadi saya tunggulah dekat depan. Tunggu 5 minit. Tunggu lagi. Tiba-tiba saya terdengar dekat belakang saya. Ya, kata Sulaiman, saya duduk belakang ni tempat penduduk penumpang lah. Dan pintu belakang saya dengar ada orang buka tutup. Dia cepat cakap. Dan dengar ada orang masuk dalam kenderaan saya untuk naik Grab dan tutup. Boom. Dengar orang masuk tutup, saya tak dapat lihat sebabnya dia berada dekat kawasan daerah blind spot. Benda ni berlaku cepat sangat, saya belum sempat tuli. Kemudian saya dah tahu dah ada orang dekat dalam tengah duduk. Saya pun tanyalah, nak pergi mana? Where do you want to go? Ataupun nak pergi mana? Dan tiba-tiba senyap tu. Saya dengan segera pusing ke belakang. Alangkah terperanjatnya dekat belakang saya langsung tidak ada orang. Jadi bagaimana saudara pendengar Ria 897 FM? Langsung tak ada orang Tiba-tiba meremang bulu rumah. Dan saya keluar daripada kenderaan saya pergi rumah sebelah. Saya pun tekan bunyi loceng. Ada orang Melayu, keluarga Melayu ni keluar. Dan saya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nak tanya sikit lah. Kemudian tengok saya, oh kejap. Ini pasal orang book kan? Alamat dia betul memang alamat sebelah. Masalahnya rumah sebelah ni dah kosong, tak ada orang pun. Bukan awak seorang saya rasa awak orang keempat ke ketiga kalau tak silap saya, kata tuan rumah dekat sebelah ni. Casey, kalau tak ada orang dalam rumah, takkanlah hantu boleh main dengan aplikasi Grab ni untuk tempat taksi. Saya iakan saja, bila saya tengah jalan ni, saya ternampak dekat tingkap atas rumah. Ada orang tengah berdiri dekat tingkap. Saya pun, ada orang lah. Saya angkat lambai tangan. Lambai. Tak layan, Casey. Tak layan. Dan baru saya perasan, sekitaran rumah ni gelap. Dan memang tak ada orang. Ya, dah rumah ni seolah-olah dalam keadaan terbengkalai tau. Macam orang dah tak indahkan lagi. Rumput dah panjang. Tingkap ada yang pecah. Dan dekat tingkap atas ada seorang perempuan tengah berdiri dekat tingkap. Tapi sebelum tu bila jiran sebelah beritahu rumah sebelah ni dah memang tak ada orang, tak tahu bagaimana saya boleh dapat tempahan. Bila dah boleh nampak, ya Allah, terperanjat bila nampak ada susuk tubuh wanita sedang berdiri di jendela rumah yang kosong dekat sebelah. Saya batalkan niat dan terus pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, manggil yang terakhir. Silakan 669111897. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni?
saya Azmi. Dan panggilan dari mana ni? Saya panggilan daripada Taman Jurong. Ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, saya ada 2 kisah. Silakan. Silakan. Pertama, saya masa tu ada di rumah mak saya lah sebelum saya kahwin. Okey, saya nak baru balik daripada kerja. Jadi saya penat. Jadi saya pilih untuk nak mandilah. Jadi bila saya mandi, saya pula lupa nak ambil saya punya tuala. Dan saya panggil mak saya, boleh tolong tak ambilkan tuala. Jadi mak saya tolong. Dan bila mak saya tolong, saya pula masuk ke bilik. Sekarang mak saya, "Mak, mana baju Ami?" My mom cakap, "Baju ada dekat dapur." Okeylah. Jadi saya pula pergi ke dapur. Bila saya pergi ke dapur, saya ternampak, bukan mama kat bilik ke? Itu saya terkejut. Saya nampak lagi sebuah wanita dekat dalam bilik rumah saya. Itu pelik juga. Dan kalau gitu saya dah nampak orang dekat dapur kan. Okay, saya ingatkan mak saya. Saya tanya mak saya juga, "Mak, mana baju Ami?" Dia tunjuk kat bilik. Jadi bila saya masuk bilik, saya nampak mak saya pun ada kat bilik. Dia tengok, okey, jadi saya dah seram tu. Okey, jadi saya buat bodoh je. Jadi beberapa minggu kemudian, masa tu kakak saya dah nak tunang. Sekali lagi satu pihak daripada keluarga kakak saya ada datang rumah. Semua ada daripada saya ada di rumah lah, dan salam. Dan ibu kepada pihak lagi satu tanya, "Awak ada 6 anak ke atau 5? Dan mak saya jawab 5. Kenapa ya? Saya nampak ada lagi seorang perempuan dekat bilik. Itu yang kita pun tengok each other, kita pun dah seram-seram sejuk. Okey, itu lah kisah saya yang pertama. Kisah saya yang kedua, masa tu saya ada dekat NS. Saya dulu NS STDF. Bila saya tengah STDF, standard lah, dulu diorang cakap apa, tak boleh bawa handphone lah kalau nak pergi ke excursion ke pergi keluar mana-mana kan. Jadi bila masa tu mak saya tengah sakit, dan saya terpaksa sembunyi-sembunyikan bawa handphone pergi ke HDA. Sebelum tu diorang cakap diorang tak kasi bawa handphone, diorang tak kasi bawa macam menentongkan except for kita pay 11B. Jadi saya bawa saya pay 11B dengan handphone saya selit dalam kasut. Bila saya selitkan dalam kasut, saya nak pergi ke toilet HDA. Saya pergi ke toilet HDA, saya dengar orang pekik. Bila orang pekik, suara perempuan, betul-betul suara dah lalu, suara pekik. Kat luar ada suara orang pekik. Betul saya ingatkan itu macam training biasa lah. Pasal masa tu pun dalam pukul 6 lebih melalui pukul 7. Bila dah gitu, saya keluar, saya tanya kawan saya, ada orang pekik tadi kat luar? Cakap tak ada. Okeylah, saya diam. Dan bila kita balik ke bas, handphone saya bunyi. Itu saya dapat kena tangkap daripada saya punya instructor. And instructor saya cakap saya kena confine lah for that week. Jadi for SCDF, kalau kita kena confine, selalunya kita kena do extra duty. Jadi bila kita kena buat extra duty tu, malam provost cakap dengan saya, "Okay, kau pergi buat prowling." Okay, dalam prowling tu ada dua quite besar jugalah. Dia ada dekat kawasan dalam dengan kawasan luar. Jadi bila saya kawasan luar tu sebelah, betul-betul sebelah ada kubur. Jadi bila jalan pelan-pelan, dah tengok kanan kiri kan, dah bulu rumah pun dah naik, dah terang-terang sejuk kan. Okeylah, pasang earpiece lah, tak nak takutkan diri kan. Okay, pasang earpiece lah. Jadi bila tengah pasang earpiece tu, toleh ke kanan, kali nampak sebuah gula-gula. Nampak potong kat situ. Nampak potong lah, nampak. Okay lah, dah terang sedih lah. Okay, tu dah kisah kat luar tu. Kali pula kat dalam camp pula saya buat prowling. Kali dekat dalam camp, betul-betul dekat dalam storeman punya bilik, saya tengah tengok, asal pintu ni macam terbuka. Okey lah, saya pergi. Bila saya nak dah dekat dalam 3 ke 4 tapak, pintu tu tutup sendiri dengan secara kuat.
pintu tu tutup dengan secara kuat. Terus saya tengok pintu ni lock. Saya cakap ada orang kat dalam. Okay lah, tak apalah. Tu macam gerak sendiri. Dia macam guruk-guruk gitu. Saya pun dah seram. Okey, tak apa. Dan saya jalan lagi. Sekali pula ada depan metal door bunyi. Betul-betul macam orang nak keluar daripada sana. Bunyi kuat. Orang tutup kuat. Itulah bila saya dapat pengalaman ni kan. Saya cakap dengan Bobo, saya cakap dengan orang, okey ni aku buat last. Yang lain pun korang buat lah. Aku dah tak nak buat apa lagi. Aku nak tidur. Itu adalah yang pengalaman saya, Jesse. Terima kasih Terima kasih, Jesse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pengalaman minta tuala makhluk halus kasih dia tuala ataupun jin mak tuala mak dia kasih tuala kemudian nampak sebenarnya mak beliau berada di dapur. Bagaimana saudara? Terima kasih kepada anda yang telefon bersama dengan saya sejak awal tadi bersama dengan rancangan Misteri Jam 12. Dan pada yang mungkin nak dengar lagi kisah seram, saya ada satu vlog saya sekarang ini dah pun aktif melakukan vlog cerita seram yang saya panggil cerita dalam kereta. Anda boleh lungsuri YouTube saluran YouTube KC Champion. Anda boleh ikuti ataupun subscribe ke saluran ini. Dan dekat sini ada episod ke-6. Saya dah pun buat 6 episod lah. Dan ini merupakan episod ke-6, merupakan kisah daripada Safura berkenaan dengan Lebuh Raya Senai. Ia ada video yang mana saya ceritakan pengalaman misteri dalam kereta. Anda boleh lungsuri YouTube dan mendengar pengalaman yang dikongsi sama dalam cerita dalam kereta. Casey undurkan diri. Jumpa anda pada saya hari ini dah masuk hari Sabtu Jadi hari ini saya kerja pukul 6 petang saya akan kembali bertugas dan juga terus bersama dengan kami jam 2 sampai 4 petang rock lama rock hits menemani anda. Ada beberapa lagu antaranya Wings, ada kumpulan Kiara, Rainbow pun ada, Mega, Ella and the Boys, Iklim pun ada, Levantes, kumpulan Trust dan banyak lagi. Yang ini sebuah lagu Rusty Blade, lagunya Langsui Lia. Rock